天父上帝，感谢你的恩典。 Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. 我们好要像玛利亚等候在你面前。 Biarlah setiap kami seperti Maria menunggu di kaki Tuhan Yesus. 我们承认我们在你面前的亏欠和软弱。 Kami mengakui segala kelemahan, kerentanan kami. 我们求圣灵自己赐给我们亮光，带领我们进入你的真理。 Kami mohon Roh Kudus memberikan terang untuk setiap kami boleh masuk ke dalam kebenaran Tuhan. 让我们有一颗门徒的心，学习主你的话。 Biarlah setiap kami memiliki hati seorang murid untuk belajar firman Tuhan. 也恳求让圣灵掌管我们的心思意念， Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami. 让我们能够听主你的话，也顺服主你的话。 Biarlah kami boleh dengan jelas mengerti dan taat akan firman Tuhan. 保守你台上两位仆人，让他们能够同感一灵，在你将你的信息传开。 Pimpin kedua hamba-Mu di atas mimbar sehingga boleh dengan bebas memberitakan firman Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们这样的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 今天我们一同思想的题目就是，为共同的益处管理属灵的恩赐。 Tema hari ini yaitu mengelola karunia rohani untuk kepentingan bersama. 这管理这个字啊，其中呢有一种的责任感在里面。 Mengelola atau mengurus ada arti satu tanggung jawab 就是交代给我们的，我们管理好。 yang titip kepada setiap kita, kita harus dengan baik untuk mengelolanya. 神把属灵的恩赐在我们信主以后给了我们。 Tuhan telah memberikan karunia rohani, memberikan kepada kita setelah kita percaya pada Tuhan. 是为了要我们好好的使用，好好的发挥它。 Supaya kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. 有责任感的来使用它，为大家的好处。 Dengan rasa penuh tanggung jawab untuk melakukannya, mempergunakannya, sehingga setiap kita boleh mendapat berkat kebaikan dari Tuhan. 我要先解释，我们常常会把这两样事情稍微纷乱了。 Saya akan menjelaskan, selalu kita akan keder ya, akan keliru akan dua kalimat ini. 就是什么叫做才干，什么叫做属灵的恩赐。 Apa itu talenta atau bakat, apa itu karunia dari Tuhan. 一个人他生来就可能有一种的天赋，有一种的 bakat， 他能够唱歌唱得很好。 Seseorang dilahirkan pasti memiliki satu bakat atau talenta, sehingga mungkin dia bisa bernyanyi dengan baik. 但是呢，属灵的恩赐是一个人信了主以后，神把一个特别的恩赐给他。 Tetapi karunia rohani, setelah orang ini percaya pada Tuhan, Tuhan spesial memberikan dia karunia rohani ini. 这个信主以后，这个恩赐呢是拿来使用，为了大家的好处，教会主的身体的好处、益处。 Orang percaya setelah lahir baru pasti menerima karunia rohani, ini pasti membawa berkat untuk gereja. 现在想请问大家，我们信了主以后，我们有没有发现神把某一样的这个恩赐，某一样服侍的这个恩赐给我们？ Permisi tanya, setelah kita percaya pada Tuhan, apakah kita sudah menerima karunia rohani untuk boleh melayani Tuhan? 比如来说，你突然间发现我过去不太会唱歌，比如来说， Atau Anda memikirkan, dulu saya tidak bisa menyanyi, 但是呢，我信主以后我这个歌喉比较好了。 wah sekarang sudah percaya Tuhan, ya vokalnya lumayan baik ya. 每次看到诗班唱歌的时候我就很想也能够服侍主。 Setiap kali melihat paduan suara nyanyi, saya ingin sekali untuk ikut melayani Tuhan. 那神把那个感动也放在你心里了。 Tuhan memberikan gerakan demikian di dalam hati kita. 当然，可能你本来也会可能你也很会唱歌的一个人。 Ya, tetapi mungkin Anda juga pintar nyanyi. 你信了主以后， Setelah percaya Tuhan, 神要使用你这个天赋 Tuhan mau memakai bakat kalian. 他
把这个恩赐也加给你了。 menambahkan talenta ini kepada Anda. 所有可以用来服侍主的，来使大家都能够得着共同的益处，我们就叫它恩赐。 Semua karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama, kita sebut itu adalah karunia rohani. 当然，你用的时候呢，可以帮助人，能够造就人。 Sudah tentu waktu kita memakainya, kita bisa menolong orang, bisa memberikan berkat kepada orang lain. 我记得有这样的一个故事， Saya ingat satu cerita. 有一家人啊，刚有了一个 baby， satu keluarga baru mendapatkan satu bayi. 他住在一个租屋区， dia tinggal di satu real estate, perumahan. 那么孩子呢，这个婴孩的晚上就常常啼哭啊。 Ya, bayi ini tengah malam suka menangis. 那个邻居被影响了。 mempengaruhi tetangga. 就每一个晚上都是这样。 Tiap malam demikian. 那么邻居就 complain 了。 Dan tetangganya komplain. 他说你们想办法让这个 baby 不要晚上一直哭啊。 Coba pikirkan, usahakan bayi ini jangan tiap malam nangis, mempengaruhi setiap orang. 这个做妈妈的心里很不安呐。 Mama ini wah tidak tenang ya. 他就想看看一些的尝试，知道怎么样让 baby 能够晚上睡得很好。 Dia cari buku untuk pengetahuan bagaimana supaya bayi ini malam hari bisa tidur dengan baik. 所以他知道妈妈唱歌，孩子baby 就可以睡得 dia 好。 tahu mama nyanyi malam-malam, baby bisa tidur dengan nyenyak. 他就唱歌。 Nah, dia menyanyi. 果然对啊，妈妈一唱歌这个 baby 就睡得很好了。 Benar ya, waktu mamanya nyanyi, baby ini tidur dengan baik. 不再几天，这个邻居又来 complain 了。 Tidak mendapatkan komplain dari tetangga lagi. 不是，我的意思说，没有几天又有 complain 了。从这个 tidak beberapa hari ada komplain lagi. 这一次的 complain 是另外的 complain 了。 Ya, komplainan itu isinya lain. 他说ibu lebih baik babynya aja yang nangis ya. Dia bilang mendingan baby nangis. 因为他真的是没有办法唱得好呀。这个妈妈 Karena ibunya nyanyinya mungkin jelek banget. 弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我们今天服侍主， hari ini kita melayani Tuhan. 我们相信神把属灵的恩赐给我们。 Kita yakin Tuhan telah memberikan segala karunia rohani kepada kita. 特别给我们的恩赐要我们好的使用。 Supaya sehingga kita mendapat karunia khusus ini boleh memakainya dengan sebaik-baiknya. 我们今天要从哥林多前书第12章第1到第11节跟大家思想这个属灵的恩赐。 Hari ini dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 kita akan merenungkan tentang karunia-karunia yang datang dari Tuhan. 第1节说：“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。” Ayat pertama katakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 所以这一句话是对我们每个人说的。 Nah, firman ini tertuju kepada setiap kita. 我不愿意你们不明白。 Saya tidak mau Anda tidak mengetahuinya. 第2节说：“你们做外邦人的时候，谁是被牵引或被迷惑？ 去服侍那哑巴的偶像，这是你们知道的。 Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. 所以这属灵的恩赐跟我们以往的这个信仰生活没有关系。 Karunia rohani itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaan yang dulu. 第3节告诉我们说。 所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的，又不是被圣灵感动的，也没有人说耶稣是主的。 Ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 我简单的用另外一样的观点来说，一个人信主以后，
他肯定有这个属灵的恩赐。那属灵的恩赐呢，跟他的新主以后的生活是很有的关系的。 Dengan sederhana saya jelaskan, setelah seseorang dia percaya pada Tuhan Yesus, dia pasti memiliki karunia rohani, pasti dengan erat hubungannya dengan kepercayaan dia. 每一个人，每一个新主的人都有属灵的恩赐。 Setiap orang yang percaya pasti memiliki karunia rohani. 这不在乎你的学问，也不在乎你的背景。 Tidak soal tentang latar belakang ataupun ilmu pengetahuan 因为 Anda. 这是新生活，神给我们的恩赐。 Ini adalah hidup yang baru, karunia rohani yang Tuhan berikan. 但是呢，圣经也告诉我们说，恩赐原有分别，圣灵却是一位。 Tetapi Tuhan berkata, karunia itu berlainan, tetapi Roh Kudus hanya satu. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 知识也有分别，主却是一位。 Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 所以说，我们不是每一个人都是一样的。 Oleh sebab itu, setiap kita itu pasti berbeda. 神给你的没有给我。 Yang Tuhan berikan kepada Anda tidak memberikan kepada saya. 神给我的可能没有给你。 Apa yang Tuhan berikan kepada saya, mungkin Anda juga tidak ada. 所以我们大家都彼此需要彼此建立。 Kita saling membangun, saling perlukan. 如果一个人有所有的恩赐，那教会就是他一个人就够了，对吧？ Jikalau satu orang memiliki semua karunia rohani, ya gereja ini milik dia aja. 我们中国有一句话说， ada pepatah Tionghoa, 也是能者多劳。 ya orang yang jago, yang pintar pasti banyak kerjanya. dia lagi 就是给他，什么都是给他，因为他最好。 Ya dia lagi gak ada orang lain kayaknya. 教会不是这样， Gereja tidak demikian. 每一个人都要有参与有份。 Setiap orang harus ikut campur, ikut turut di dalamnya. 有 ada bagian. 神把唱歌的恩赐给你，你就多唱歌吧。 Tuhan memberikan karunia bisa menyanyi, ya bernyanyilah. 如果你很会唱歌，但是你不要唱歌，你要讲道可能神没把这个给你。 Jikalau Anda bisa menyanyi, Anda tidak mau berkhotbah, mungkin juga bisa Tuhan bisa kasih. bukan, maksud saya tidak seperti mungkin ini. Tuhan kasih. 神不给你的，你就好好使用它。 Apa yang Tuhan berikan, kita memakainya dengan baik-baik. 你用了以后，可能神会把加给你。 Setelah kita memakainya, pasti Tuhan nanti tambahkan. 我们唱歌不是单单声音的问题，但是我们唱歌呢，每一个人听了以后心里受造就， Menyanyi bukan hanya suara saja, tetapi setelah orang mendengarnya, mereka dibangunkan. 教导，比如来说，教导也是如此。 Mengajar juga demikian. 教导人家就受到好处。 Mengajar orang mendapat berkat. 这是神给我们的恩赐。 Ini merupakan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. 刚才雷亚老师也提到，主日学生他说我要听主的话，因为老师教得很好，所以他们很想在听主的话，对吗？这是教导的恩赐。 Lauselea menyinggung anak-anak sekolah minggu senang sekali ikut sekolah minggu karena Lause di sekolah minggu ceritanya baik sekali. 这个老师一定有教导的恩赐。 Pasti Lause ini ada karunia mengajar. 第六呢，功用也有分别，神却是一位，在众人里面应行一切的事。 Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 第七节说，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Dan tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 第八节说，这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙了这位圣灵赐他知识的言语。 Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 又有一个人蒙着圣灵，是他信心，
还有一人蒙着圣灵赐给他医病的恩赐。 Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 又有一人能行异人，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能放方言。 Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 第11节最后的一节说，这一切都是这位圣灵所应许，随意随己意分给个人的。 Ayat 11 yang terakhir, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 这一段经文告诉我们说，什么恩赐都是圣灵给的。 Dan ayat-ayat ini mengatakan kepada kita, memberitahu kepada kita, setiap karunia diberikan oleh Roh Kudus. 所以没有高低的分别。 Tidak ada perbedaan tinggi atau rendah. 每一样都是适合我们。 Semuanya cocok bagi kita. 我们要也不能说哪一样比另外一样的更好。 Tidak bisa dikatakan ini lebih baik daripada yang itu. 所以每一个人都要很谦卑的来领受。 Setiap orang harus dengan rendah hati untuk menerimanya. 也不能说我比你更好，因为我懂得教导。 Tidak bisa mengatakan saya lebih baik daripada Anda, saya bisa mengajar. 我懂得教导，但是我不会唱歌。 Saya bisa mengajar, tapi saya tidak bisa bernyanyi. 就是神不要你所有的都是给你一个人督账 Tuhan 的， tidak mau semuanya diberikan kepada Anda saja. 没有高低的分别，没有 Tidak ada 哪一样是重要的。 Tidak ada perbedaan, semuanya penting. 大家都是一起来服侍主的。 Setiap kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. 今天我为大家做了几样的这个结论。 Beberapa konklusi hari ini. 第一呢，就是属灵的恩赐是圣灵所赐的恩典，所以我们要以感恩的心来使用。 Karunia Tuhan itu adalah berkat adalah kado yang Tuhan berikan, makanya kita harus menerima dengan baik untuk melakukan yang terbaik. 所以我们要以感恩的心来领受。 Dengan hati yang pengucapan syukur kita menerimanya. 所以在教会呢，最重要的就是我们可以彼此的这个造就。 Di gereja kita bisa saling mendukung, saling membangun. 但是每一个人服侍主的时候，都要以感恩的心。 Setiap orang waktu melayani Tuhan harus hati penuh dengan ucapan syukur. 因为这不是我们配的，就是我们不配领受这一切。 Karena seharusnya kita tidak layak menerima semua ini. 刚才我已经提到了这个恩赐呢，属灵的恩赐是 a gift is given at rebirth， 就是一个人在重生的时候，他领受了这个恩赐。 Tadi saya sudah katakan seseorang begitu dia menerima hidup yang baru, maka dia akan mendapatkan karunia, mendapatkan berkat ataupun hadiah dari Tuhan. 这是加给我们的恩典， Ditambahkan berkat anugerah itu. 是吧？所以呢，我们都要以感恩的心来领受。 Oleh sebab itu kita harus menerimanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. 我相信，如果一个人心里有感恩，他不会骄傲的。 Saya percaya jikalau di hati seseorang penuh dengan ucapan syukur, dia pasti tidak sombong. 如果一个人不感恩呢，他会觉得自己比别人好。 Jikalau satu orang tidak ada hati ucapan syukur, dia pasti merasa lebih baik daripada orang lain. 但是一个人可以感恩，他就知道是神给他的，所以他很谦卑，能够领受这些神给他的恩典。 Seseorang penuh dengan hati ucapan syukur, dia tahu semua datang dari Tuhan, oleh sebab itu dia bisa dengan rendah hati melakukannya. 今天这是非常重要的一点，就是说，我们没有一个人认为自己
应该有比别人更重要。 Poin yang paling penting, setiap kita tidak ada satupun menganggap saya lebih penting daripada orang lain. 今天我可以站在台上讲道， Hari ini saya bisa khotbah di atas mimbar. 已经有人预备了这个麦克风， Ya, ada sudah menyediakan mic. 已经有人在这个 multimedia 在大众媒体预备了一切，所以我就很顺利的一上台就可以使用很多的这个便利来服侍主。 Semua fasilitas multimedia sudah disiapkan, oleh sebab itu saya dengan baik bisa melayani Tuhan. 我可以想象，如果我今天上台的时候麦克风不响啊， Saya bisa 我 membayangkan 们这个 kalau 我 saya 们 naik 的 ke pointer mimbar, 也不能用， ya semua multimedia tidak bisa dipakai, mic juga nggak ada suara, 就非常的影响。 itu bisa sangat mempengaruhi. 所以我们大家都很重要， Setiap kita begitu penting. 没有人最重要。 Tidak ada yang terpenting, lebih penting. 不同的岗位、不同的恩赐，都要好的使用它。 Posisi talenta yang berlainan kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. 那么第二呢，就是属灵的恩赐是按圣灵随己分给个人的，所以应当做神百般恩赐的好管家。 Yang kedua, karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus menurut kehendaknya. Hendaklah kita menjadi pengurus dari kasih karunia Tuhan. 所以要使用它。 Harus mempergunakannya. 我很想请问大家一个问题： Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, 我们信了主这么多年，我们有没有参与主的服侍的行 sudah 列？ sekian lama kita percaya pada Tuhan, apakah kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan? 或是到今天，我们还想到好像我没有什么恩赐啊？ Apakah kita masih terpikir, ya saya sepertinya tidak ada karunia yang khusus? 那是不可能的。 Tidak mungkin. 一个人信了主以后，圣经很清楚告诉我们，神要他参与这个服侍的行列，因为我们信主的人生就是服侍主的人生啊。 Seseorang sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menarik mereka masuk ke dalam barisan melayani. Karena setiap kita yang percaya pada Tuhan harus melayani Tuhan. 如果到今天我们还不知道我们的恩赐在哪里， Jikalau hari ini kita masih tidak tahu karunia kita itu apa, 今天就好好的祷告， kita berdoa dengan baik-baik. 主啊，你的话说我要服侍主， Tuhan engkau berfirman saya harus melayani Tuhan dengan baik. 我有属灵的恩赐， Saya ada karunia rohani, 但是我不知道我的恩赐在哪里。 tapi saya tidak tahu karunia apa itu. 我相信今天你这样祷告以后，神马上告诉你了，提醒你了。 Percaya setelah Anda berdoa demikian, Tuhan pasti langsung memberitahu kepada Anda. 在圣经里面有一个人叫巴拿巴。 Di dalam Alkitab ada Barnabas. seorang namanya Barnabas. 所以有一样的话叫做 Barnabas give， 就是 give 就是说神给我们的，就是有一个叫巴拿巴，他有一个特别的恩赐。 Barnabas mendapatkan kado Karunia, hadiah, kasih yang, karunia. hadiah dari Tuhan yang khusus. 就是属灵的恩赐， Hadiah yang kasih karunia Tuhan，就是dia属灵的恩赐。 ya, karunia rohani. 对，所以巴拿巴呢，他的恩赐是很特别的， Dan karunianya sangat khusus. 他很会鼓励人， Dia pandai sekali untuk mendorong, membangkitkan orang, 带领人。 memimpin orang. 是巴拿巴带领了保罗参与了这个宣教第一个宣教的旅程 Barnabas yang memimpin Paulus ikut di dalam perjalanan misi. 所以保罗能够成为一个大使徒，就是蒙神重用的一个使徒，外邦的使徒，是因为有巴拿巴这个人，神使用他。 Paulus bisa menjadi rasul untuk orang kafir karena pertama diajak oleh Barnabas. 是巴拿巴服侍他。 Dan Barnabas untuk mengajak dia, memimpin dia. 另外一个人叫做这个马可，就是四福音里面的那个马可。 Satu lagi Markus. 这个马可他曾经保罗不要用他了。 Pernah Paulus tidak mau memakai dia lagi. 这个马可这个马可没用啊，就不要用他了。Ya, mau yung ya, resek kali ya. 就不要让他参与这个 Ya, nggak 行列 usah 了。 ikut lagi. 但是 Nggak usah 巴拿 ikut 巴 saya. 说不可以。 Barnabas bilang nggak boleh. 两个人就不同的看法。
maka mereka punya pendapat yang berlainan. 最后呢，保罗自己在他宣教旅程，但是巴拿巴呢，还是带着这个马可一路同行。 Akhirnya mereka berpisah, Barnabas membawa Markus, Paulus membawa yang lain. 在保罗的生平里面呢， Di dalam riwayat Paulus, 最后保罗也承认， akhirnya Paulus pun mengakui 这个马可对他有用处啊，在 Paulus, 福音的事上对他有用 Markus ini sangat berguna bagi dia. 所以呢，我们发现到教会里面要有很多的巴拿巴， Kita menemukan di gereja harus banyak Barnabas, 因为很多人可能会对某一样事情会感到很灰心失望。 karena di gereja ada orang yang bisa karena sesuatu merasa kecewa. 我们都是人啊， Kita semua manusia. 有我们喜欢的，有我们不喜欢的 Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. 比如来说 Misalnya, 我不喜欢某某人在教会 saya tidak suka orang ini di gereja. 我不要再来教会了 Saya tidak mau ke gereja lagi. 但是如果有巴拿巴呢， Jikalau ada Barnabas, 巴拿巴就会说 bisa mengatakan, 这个巴拿巴就会对他就会使用他的恩赐 memakai talenta dia. kamu baru tahu sekarang, dari dulu saya udah tahu dia jahat. 你才知道吗？他从以前就是很坏的人。他一定不是巴拿巴。他一定 Begini 不是巴拿 tidak 巴。 ada. 如果是巴拿巴的话，巴拿巴会就开导他，劝告他。 Jikalau Barnabas pasti menguraikannya, menjelaskannya, ya, membimbing ya, membimbing dia. 就带领他继续的信主，继续的爱主，继续的服侍主。 Membimbing dia, memimpin dia terus mengasihi Tuhan. 这是一个能够管理恩赐的一个人。 Itu orang yang bisa mengelola karunia Tuhan. 神可能给你一个会关心别人的心， Tuhan mungkin memberikan hati yang bisa memperhatikan orang lain. 可能神给你一个爱心的服侍。 Mungkin Tuhan memberikan satu hati yang penuh dengan kasih untuk melayani orang lain. 你很乐意的去帮助很多人 Dengan begitu suka hati untuk menolong orang lain. 为别人祷告 Berdoa bagi dia, 为教会很多的事情祷告 berdoa bagi urusan banyak yang ada di gereja. 你看到教会有一些可能需要你帮助的，你就参与这个工作。 Melihat di gereja ada yang perlu bantuan Anda, maka Anda ikut di dalam bagian. 我特别祷告，希望今天的讲道不是单单给你一个我知道了属灵的恩赐是什么。 Saya berdoa khusus kepada Anda sekalian, kiranya khotbah hari ini bukan saja Anda mengetahui, itu karunia rohani. 是发现你自己的属灵恩赐， Melainkan untuk menemukan karunia rohani di diri Anda semua. 要使用它， Bisa mempergunakannya. 因为这是我们的责任。 Karena ini adalah tanggung jawab kita. 第三 Yang ketiga, 就是第三点呢，就是属灵的恩赐的功用和管理是为共同的好处，所以信徒呢有责任去管理好恩赐并发挥它。 karena karunia dipakai untuk kepentingan bersama, masing-masing ada tanggung jawab untuk memakai kasih karunia dengan baik untuk mengembangkannya. 意思说，如果没用它， Artinya, jika kita tidak memakainya, 我们会有责任有一天要再向神交账。 satu hari kita bisa harus mempertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan. 圣经有很多的例子可以告诉我们。 Di ayat firman Tuhan banyak contoh-contoh bisa memberitahukan kepada kita. 比如来说，圣经提到的多加 Dorcas， Atau yang kita tahu Dorcas, 他很喜欢帮助贫穷的人。 suka menolong orang yang miskin. 他死了以后，家人不可能哭，但是更多人哭，因为觉得这个人是好的一个人，常常乐意帮助贫穷的人。 Setelah Dorcas mati, keluarganya pasti nangis. Bukan saja keluarganya nangis, banyak orang tetangga, teman-temannya pun nangis. Karena Dorcas ini suka menolong orang lain. 圣经也提到一个黎迪啊，就是卖紫色布的一个女商人， Juga menyinggung seorang Lydia yang menjual kain, 干乌木 bisnis. 呀，她是一个可能是一个职业性的女性，她是一个女商人。 Seorang businessman, bisnis profesional. 呀，他非常的帮助保罗的这个
差传施工。 Dia menolong sekali akan misi dari Paulus. 如果神给你一些别人没有的， Jikalau Tuhan memberikan satu sebagian yang orang tidak memiliki, 我们不要单单感到很骄傲， kita tidak mau merasa bangga dan sombong. 我们要想为什么神给我不给别人？ Kita harus berpikir, kenapa Tuhan kasih saya tidak memberikan kepada orang lain? 神就是要使用我们。 Tuhan mau pakai kita. 在圣经有提到这个雅基拉Priscilla 雅基拉 Di dalam Aquila, Alkitab Priscilla. menyinggung Priscilla dan Aquila. 这两个夫妇也帮助保罗的传福音的施工。 Juga menolong pelayanan menginjil dari Rasul Paulus. 圣经提到说，保罗曾经也跟他们一起制帐篷，所以 tent makers 呀，曾经跟他们一起做制帐篷。 Di dalam firman Tuhan tercatat Paulus pun dengan mereka untuk membuat kemah. 所以我们发现到教会里面有很多不同的 professional， 很多不同的工作，不同的人能够使用他的恩赐来帮助教会。 Di gereja banyak orang-orang yang berbisnis atau berprofesional, kepintaran mereka masing-masing bisa digunakan untuk melayani Tuhan. 要发挥这些恩赐， Untuk mengembangkan, mengelolakan semua talenta ini. 因为有一天我们要在神的面前交账。 Satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan ini semua kepada Tuhan. 我记得有这样的一个比喻，圣经有这样的比喻说，耶稣讲了一个比喻说，有一个人要出外， Saya ingat satu perumpamaan dari Alkitab, ada seseorang yang akan keluar. 所以他把他3个仆人叫来， Dia panggil ketiga hambanya datang. 就是一个给5000，一个给2000，一个给1000， Satu kasih 2银子。 5.000, 2.000 dan 1.000. 呀，那么5000的呢，他好好的使用， Yang 5.000 dipakai dengan baik, 又转了5000呢。 cuan ya, untung 5.000. 2000的也好好使用它，也转了2000。 2.000 digunakan dengan baik juga cuan 2.000 lagi. 但是这个1000的呢， Yang 零售 1.000 1000的 gimana? 呢，他想我就把它买在地下吧， Ya saya tanam, saya simpan aja. 就是没有发挥它。 Tidak mengembangkannya. 主人回来了以后， Setelah tuannya pulang 就仆人就向他交账， dan hambanya memberikan pertanggungan jawab. 零售5000的呢，跟零售2000呢，都同样的给仆人称账了。 Yang menerima 5.000 maupun yang menerima 2.000, mereka dipuji sama tuannya. 但是这个零售1000的，因为什么都不要做， Yang 1.000 tidak mau lakukan apapun. 所以就受到主人的责备了。 Dan dia dicela sama tuannya. 这个零售5000、2000的， Yang 5.000, yang 2.000, 他们都同样领受了，得着了主人同样的称赞， sama-sama mendapat pujian dari tuan. 一样的称赞。 Sama pujiannya. 不是说5000的你比较多，所以称赞多一点，少一点的就少称赞，没有。 Bukan yang 5.000 yang lebih banyak, pujiannya lebih banyak ya. Dan yang 2.000 ya agak sedikit ya, puji dikit ya, sedikit aja. 就是良善又忠心的仆人。 Maka dikatakan hambaku yang setia dan baik. baik dan setia 就良善和这个忠心。 baik dan setia. 这2个字比他所赚到的这个银子更重要。 Lebih penting daripada uang yang dia cuan, yang dia dapat. 我们今天活在一个世界，非常的讲究我们的这个成就。 Hari ini kita hidup di dalam dunia, kita sangat melihat penting akan prestasi hidup kita. 你成功了，大家都非常的尊敬你。 Yang sukses banyak yang sangat menghormati. 这个当然我们希望我们基督徒在世上也有一个在职场上的作业，我们就是职场上的这个成功，职场上的成就。 Sudah tentu kita orang Kristen pun harus menjadi sukses di dalam duniawi ini. 因为如果我们常常失败，常常
就是什么都做得不好，也许很难使别人看到我们我们成为一个殷勤又好的一个信徒。Jikalau kita selalu gagal, selalu tidak berhasil, tidak baik menjadi kesaksian bagi orang lain karena kita adalah orang Kristen. 但是更重要的， yang lebih penting, 我们看到这个主人的称赞是良善跟忠心， kita melihat pujian dari Tuhan ini yaitu yang baik dan yang setia. 这非常的重要。 sangat penting. 良善呢是指一个人的生命的这个 quality， 生命的素质。 Baik itu menunjukkan quality dari kehidupannya, hidupnya. 如果你有一个员工的话， Jikalau ada satu pegawai dari kita, 他很会做事情， dia pintar bekerja, 但是他的人不好 tapi orang itu nggak baik. 你很难相信他 Susah percaya dia. 因为这个良善，这个是一种 quality， 就是一个生命的一个素质，是很难求的。 Baik itu adalah quality hidupnya, susah didapatkannya. 今天在这个世上，我们所希望的找到一个良善的一个人。 Hari ini di dunia kita ingin sekali untuk mendapatkan seorang yang baik, 良善的朋友， teman yang baik, 良善的伙伴， partner yang baik hati, 良善的同工啊。 dan rekan yang baik. 因为有了良善的同工，我们就会很放心的跟他一起做事情。 Jikalau kita punya rekan yang baik, kita bisa dengan begitu tenang menyerahkan pekerjaan yang lain kepada dia. 不但是良善， Bukan saja itu baik hati, 而且要很忠心。 tapi harus taat. 这个忠心是什么呢？ Taat itu apa? 忠心是很久忍耐，经过了时间的考验呀。 Panjang sabar bisa diuji oleh waktu. 不是短短的一段时间 Bukan dalam kurun waktu yang singkat saja. 已经很多年，我们知道他都是一样的这样的忠诚了 Bertahun-tahun dia jujur, dia taat. 所以恩赐给了我们了 Setelah kita diberikan karunia, 我们也要特别的以我们生命的良善和忠诚来服侍众人。 harus kita dengan baik hati kita dan juga ketaatan kita untuk melayani orang lain. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara kekasih, 我相信今天如果神真的对你说话的话， saya percaya jikalau hari ini Tuhan berfirman, berkata-kata kepada kita, 你心里也有这样的感动。 hati saudara pun mempunyai satu gerakan 很 demikian. 多年来，我们都没有服侍没有什么服侍的施工。 Beberapa banyak waktu ini kami tidak ikut di dalam pelayanan. 我的意思说，不一定你要成为教会的长子， Maksud saya belum tentu Anda harus jadi majelis atau penatua. 不一定你要成为教会的有职分的圣工人员。 Belum tentu Anda harus menjadi pengerja di dalam gereja. 但是在我们每一天的生活里面， Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, 我们身为主的儿女， menjadi anak-anak Tuhan, 神给你的恩赐是众人需要的。 talenta yang Tuhan berikan itu diperlukan oleh banyak orang. 没有职分没有关系。 Tidak ada jabatan ya nggak apa-apa. 我做这事做圣工人员有职分的，没有做也没有关系。 Saya punya jabatan majelis, penatua, pengurus, tidak ada pun tidak apa-apa. 我的意思说，如果你被选为只是不要说不要啊，我没有这个意思。 Maksud saya, jika Anda dipilih menjadi majelis, nggak boleh tolak ya. 但是 Tidak 我的 ada 意思 arti 说， demikian. 没有被选为做长子的也是一样， Maksud 可以 saya 服侍 tidak 用属灵的恩赐服侍 tidak 主。 dipilih pun memiliki karunia untuk melayani. 我相信教会就兴旺起来了。 Saya percaya gereja akan dibangkitkan. 不要轻看神给你的属灵恩赐， Jangan meremehkan karunia roh, karunia datang dari Tuhan. 神给你了，神一定有他的美意在其中。 Setelah Tuhan memberikan, pasti di dalamnya ada kehendak Tuhan yang indah. 神给你了， Tuhan telah memberikan 是为了大家，就是为了神的身体，为了教会的这个益处。 yaitu semuanya karena kepentingan jemaat gereja bersama. 愿主祝福我们。
Kiranya Tuhan berkati firman-Nya. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，谢谢你把你的话赐给我们， Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada setiap kami. 恳求天父你的灵自己亲自在我们心中继续做感动的工作， Kiranya roh Tuhan terus menggerakkan setiap hati kami. 给我们亮光，知道我们属灵的恩赐， Memberikan sinar terang kepada setiap kami sehingga kami boleh menemukan karunia rohani di diri kami sendiri. 也给我们良善忠诚的心来使用这些恩赐。 Memberikan kepada kami yang baik hati dan juga taat untuk mempergunakan semua talenta ini. 愿天父这样的恩待给大家被 Kiranya Bapak Surgawi memimpin jemaat di PIK. 因为每一个人使用恩赐，教会就兴旺起来了。 Oleh sebab kalau setiap jemaat mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, pasti gereja Tuhan akan dibangkitkan. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.